Bila malam tiba, ceramah jadi agenda. Kalau YB tak bersedia, kena tanya mungkin cerenanya. Bila habis berceramah, kampung lain. Forum Kriteria Kecemerlangan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan PPPT tahun 2024. Skim perkhidmatan PPPT ini dianjurkan oleh Jawatankuasa Pembangunan Kerjaya Staf Politeknik Mersing dan juga unit latihan pendidikan lanjutan Politeknik Mersing. Okey. So sekali lagi kita akan selamat datang kepada ahli panel kita, iaitu ahli panel yang pertama yang berusaha Puan Hajah Fazilah binti Umar Yusof, pengarah Politeknik Mersing. So Puan Hajah dah pun berpengalaman lebih kurang 5-6 tahun sebagai panel kesepakaran. So kita ada juga yang kedua adalah Dr. Setiawan Hardono, Timbalan Pengarah Akademik. Okay, yang ini pun pengalaman dalam 5-6 tahun. Ini orang paling penting Sebelum dia bersama-sama dengan kita rasa beruntung sebab inilah orang yang membuat garis panduan. Orang bahagian kena tanya direct terus. Tak faham kena tanya. Contohnya sumbangan luar, sumbangan dalam. Sumbangan pun kadang-kadang ada confuse kat situ. Sebab bila dikatakan di bawah satu kementerian yang macam mana, tak diterima sebagai sumbangan luar. Itu kita kena tanya nanti. Okey. So masa ada, jangan takut. Hari ni mereka pagi ni orang free untuk kita semua. Okey. Dan kita ada panel yang paling berpengalaman. Okey. TS Murugan Krishnan, pensyarah utama DH54. Satu-satunya DH54 kat poli kita ni pensyarah. Orang lama senior kita. Baiklah. So sebelum kita mula tengok lebih forum pagi ni, kita akan bagi kepada dua sesi, iaitu yang pertama penerangan mengenai kriteria kecemerlangan dan pengalaman panel dan sebagainya, dan sesi kedua kita akan masuk kepada soal Q&A. Yang ni kita akan open to the floor, so you all semua boleh tanya soalan apa saja, terutama pegawai-pegawai di kategori 2 dan 3. Okey, sebab kategori 1 senang, pensyarah kita dah nampak, tapi 2 dan 3 ni kadang-kadang kita rasa betul, tapi apabila kat panel tak betul. Okey, so boleh tanya semua. Okey, sebelum kita masuk kepada panel yang pertama, kita boleh warm up dulu kot dengan ahli-ahli panel kita kan. Puan Pengarah, Doktor dan Cik Muruga kan. Soalan yang paling senang saya nak tanya, tak ada dalam skrip. Sebab skrip ni dia bagi saya. Okey, apakah pengalaman manis ke suka tak sepanjang jadi validator ni? Kongsikan sedikit je. Okey, kita mulakan dengan Puan Pengarah. Manis ke pahit ni? Dua-dua boleh Puan. Manis ke pahit ke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan. Pahit ada, manis pun ada. Tapi kita layan je lah kan. Yang pahit tu, nak pahit tu nak manis dulu? Manis tu tak berapa nak ada sebenarnya. Dia macam jauh dengan manis. Tapi manisnya ialah kita dapat pengalaman. Kita duduk walaupun kita duduk satu college atau politeknik, tapi kita dapat maklumat seolah macam kita pergi pada banyak politeknik. Contoh macam baru lah saya panel 52 naik 54 kan. Jadi saya kata bahagian utara lah, tengah dan utara. Jadi saya seolah-olah saya pergi PTSS, saya pergi PUO, saya pergi poli Limau dan ke atas lah. Banyak poli pisah spesies susu saya pergi lah, walaupun saya duduk kat PJB. Banyak benda yang saya dapat. Cara kerja dia, and then cara dia punya geran-geran dia, budaya dia. Jadi saya rasa sangat cantik kalau dah mohonlah untuk jadi panel merugi jadi panel tu apa? Walaupun kita duduk setempat, tapi kita punya ilmu sangat banyak. Itu manisnya lah. Yang pahitnya tu lah, bila dia gagal tu dia salahkan saya. Itu yang pahit lah, dan dia jaja-jaja kan. Ni puan you lah ni yang gagalkan saya. Ada takut kan? Tapi mana nak komen lah. Nanti kita komen the next. Okay, Doktor silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya ucapkan ucapan terima kasih kepada Puan Pengarah, Puan Pengarah baru kita, di mana telah mengizinkan bahawa kita punya forum pada hari ini.
Saya difahamkan ini kali pertama dalam sejarah PMJ forum ini diadakan, betul tak? Betul. Kali pertama dalam 14 tahun, tempoh 14 tahun. Jadi saya percayalah, tak ada siapa yang sudi datang ke PMJ ni untuk bagi taklimat lah. Kadang-kadang kita buat centralize kan. Tahun lepas saya buat di PIS. Kadang kita buat di tengah-tengah kan. Sian warga PMJ. Cicing ni je saya. Yelah kalau ada pun datang 10 orang kan. Jadi keseluruhan tu tak ada. Jadi saya juga ambil peluang ni Tuan Moderator ucapkan syabas dan tahniah kepada 3 orang rakan kita yang telah mendapat keputusan untuk layak menjadi panel penilai kesepakatan. Iaitu Tuan Moderator kita sendiri, Cik Zainuddin, Cik Amirul, mana Cik Amirul? Mana Cik Amirul? Cik Amirul. Dan seorang lagi Puan Sapura, mana? Ya, ini dia ya. Antara yang paling junior lah. Puan Mama? Puan Mama dapat? Tak ada jadi dapat. Alhamdulillah, syabas tahniah pada Puan Mama. Ini di antara panel penilai kesepakatan yang paling junior lah kita kata Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan yang juga Pak Mengarah dan juga Cik Murugan kita setakat ni ada lebih kurang 250 orang panel penilai seluruh Malaysia yang menjaga skim PPPT ni. Menunjukkan apa? Daripada keseluruhan 11,000 PPP skim PPPT kita ni, susah betul saya nak sebut daripada dulu lah. PPPT 3 je PPPT daripada 11,250 orang, bermaksud hanya 3% sahaja daripada 11,000 yang menjadi validator. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa tugas tanggungjawab peranan itu sangat besar. Kan tuan-tuan telah dipilih untuk memikul tanggungjawab negara sebab ini melibatkan naik pangkat. Jadi pada hari ini kita cerita. Okey, balik soalan daripada Tuan Moderator. Saya pengalaman untuk pahit dan manis dalam menjadi validator ni, bagi saya semua manis lah, macam puan juga, tak ada yang pahit lah. Dan saya setakat ni pernah sekali je lah ada calon kita tak berjaya di bawah saya, di bawah saya dan juga rakan saya lah. Yang lain semua lepas, alhamdulillah. Sebab dia tengok situasi. Kadang-kadang ni kalau dah 10 tahun mohon, kadang-kadang kita ada, tak tahu lah juga pengalaman daripada rakan kita lain 10 tahun 41 baru nak mohon kan. Kita ada jadi jiwa kita tu untuk bantu. Kalau baru-baru ni hati-hati. 3 tahun, 4 tahun baru naik pangkat, 44 betul dah mohon, itu hati-hati. Kena betul-betul excellent. Kena perfect betul. Ini tip saya bagilah pada tuan-tuan. Kalau contohnya dia 41 baru 3 tahun cukup syarat dah mohon, naik 44 3 tahun 4 tahun cukup syarat mohon, tu kita memang tengok habis-habisan. Paling excellent yang kita nak. Paling yang pahit, pengalaman pahit saya banyak lebih kepada seperti mana Tuan Moderator sebut tadi adalah ketika saya ingin menyediakan garis panduan Versi 3 Pilihan 1 yang diterbitkan pada tahun 1 April tahun 2022. Dan saya lah orang yang paling pahit sekali, paling pedih jiwa ni. 10 kali bengkel, 15 kali bengkel, bengkel, kena hentam, kena marah, kena macam-macam lagi. Paling pahit sampai ada yang mengatakan takkan doktor sebagai doktor dia sebut pahit tu sampai dalam. Boleh nak terbitkan buku sebegini, pahit sampai dalam tu. Itu banyak pahitnya. Sebab tu jadi the moral story dia, kita kena menghargai Versi 3 Pilihan 1 yang diterbitkan. Kerana saya melalui pengalaman yang sangat pahit untuk menyediakan buku tu. Terbit present kepada KP, masa tu pun enak present pada orang ni, present pada panggil wakil-wakil. Itulah apa yang hari itu permulaan bagi forum untuk saya punya bicara pagi. Terima kasih. Baik, selamat pagi kepada semua.
Okay, terima kasih kerana dapat kita berjaya mengadakan forum seperti ini. Sebelum ni kita mungkin tak ada lah kita adakan forum, tapi kita buat bengkel juga. Setiap kali bila ada permohonan validasi ni, especially kami di JKE memang kami banyak buat, dan ada juga jabatan yang panggil saya untuk beri talimat. Okay, kerana pun baguslah usaha ni saya rasa bagus. Since Dr. Setiawan ada di sini, kami selalu di HQ bertengkar juga semasa kita nak submit result validasi ni. Kadang gaduh di sana je lah. Saya orang kurikulum, sebelum kurikulum diangkat ke Parlimen untuk diluluskan kabinet tu, kami memang betul-betul gaduh, bertengkar, argue supaya kurikulum yang kita bawa tu is a real quality. Jadi itu tugas di sana tu. Jadi pengalaman saya pahit manis ni banyaklah, tapi saya rasa ada satu yang saya tak boleh lupa kan. Ada satu calon lebih kurang 12 tahun dia dalam 41 mohon, tu pun dia tak mohon sebab dipaksa oleh pengarah dia untuk mohon. Bila dah mohon, name list dah ada dalam senarai. Bila kami nak validate hari pertama, saya punya cara, bila saya sebelum validasi, saya sejam saya ambil, jumpa semua calon, saya bagi talimat apa yang calon kena buat dan tak perlu buat semasa sesi temu dua. Jadi bila dia hadir, lepas tu petang tu dia jumpa saya, dia kata dia nak tarik diri. Lepas 12 tahun dia mohon, terus nak tarik diri, dia tak nak. Urus dia rasa dia tak nak, dia nak tarik diri. Lepas tu saya pujuk dia, nama dia hari pertama. Jadi saya kata tak apa, you fikir dulu. Saya bagi dia beberapa cadangan peluang. Saya kata saya bagi masa, tak apa. Dan saya minta juga calon-calon kawan-kawan satu poli tu yang sama-sama jadi calon tu, bantu dia sehingga hari Jumaat, saya kata saya akan validate dia hari Jumaat. Saya bagi masa dia. And the last dia managed to complete the file. Dan saya rasa bagus lah, bila keluar result dia send me WhatsApp, nangis dia. So itu memang bagus lah, pengalaman bagus. Kesalahan lain tu okey lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel kita. Kita nampak perkongsian itu baru nak warm up. Okey, sebab lepas ni kita akan masuk lebih dalam apa yang ada dekat dalam dokumen GP atau garis panduan PPPT tu untuk kenaikan pangkat. Okey. So nak menjawab Dr. Setiawan tadi, dia kata tak ada orang nak bagi taklimat kat kita. Bukan nak bagi taklimat doktor. Sekarang calon kami pun kena validasi, kena pergi PIS atau PTSL. Betul tak Cik Murugan? Cik Murugan sendiri pun kena keluar. Kerana validator pun tak nak datang sini kot. Okey, baiklah, kita masuk ke pusingan pertama. Kita bermula dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu Puan Hajah Fazilah. Okey, so soalannya, okey, selaku pengarah dan boleh di mana Puan boleh melihat view yang lebih luas lah, okey, dalam kenaikan pangkat ini. Bolehkah Puan ceritakan sedikit tentang kelebihan skim DH berbanding dengan lain-lain skim seperti DS ataupun DM? Khususnya perubahan dari skim DG. So kita sedia maklum sebelum ni kita adalah di bawah skim DG sama dengan guru di sekolah. Kemudian pada tahun 2018 ya Puan, kita bertukar kepada skim 2008. Okey, kerana skim DH mula diperkenalkan atau lebih dikenali sebagai DH lah. DH bermaksud D adalah untuk pendidikan, H untuk Polytechnic College Community, M tu saya rasa untuk UiTM, S untuk universiti, M adalah Polytechnic College Community, H itu bermaksud didik higher. So kalau orang tahu apa skim DH, DH itu adalah D itu untuk pendidikan, cikgu, pensyarah. Kalau M UiTM, S universiti, kita adalah H didik higher, betul kan? Kalau tak salah saya. Baik, okey, so boleh Puan ulaskan sedikit pandangan Puan sebagai apa, pernah jadi pengarah di kolej, pengarah politeknik, sebagai pensyarah juga. Okey, apa pandangan Puan? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya kita kenali lah apa skim DH ni. Kita panggil skim DH sebenarnya adalah skim Perkhidmatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi ataupun PPPT. Merupakan satu skim dalam perkhidmatan awam yang diwujudkan melalui Perdiling Perkhidmatan Bilangan 33 tahun 2007 yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2008. Tak tahu yang ada servis ke belum.
Antara perbekalan skim itu ialah kenaikan pangkat adalah tanpa kekosongan jawatan. Itu dia punya keyword ataupun dia punya main dia. Jadi kita boleh kenaikan pangkat tanpa kekosongan jawatan. Tak perlu menunggu ada jawatan kosong baru di offer untuk naik pangkat macam skim-skim lain lah, DG dan sebagainya. Jadi skim ni kita nampak macam mudahnya untuk pegawai kita, staf kita untuk melaluinya. Tapi perlulah perlulah kita memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan ini, termasuk memenuhi kriteria kecemerlangan yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan. Kriteria kecemerlangan. Jadi macam nak buktikan kriteria kecemerlangan tu yang ada validasi, ada penyediaan dokumen. Dan kalau tengok pada penyediaan dokumen pun yang kita buat, seolah-olah kita dokumenkan apa yang kita buat secara proper. Selain itu, yang boleh saya sharekan di sini, bagi menjawab, saya rasa kita tak perlu nak membandingkan dengan perlu tahu saja. Macam skim DG, dia kena ada kekosongan baru nak memohon, barulah di offer untuk pohon. Dan kita tengok umur untuk seseorang guru itu menjawat memegang pangkat tadi tu, di berapa, di 44, 48 tu agak tinggi lah, banyak lah usianya kan, lebih tua lah senang ceritanya. Macam kami lah, macam saya lah macam saya ni antara yang interim, dia sosol dia. Jadi saya pun masuk perkhidmatan umur 30 tahun, mau masuk government. Jadi pada umur 39 ke 40 saya baru naik 44. Lepas tu dah umur 48, 3 tahun lepas tu 40 tadi. Jadi bila saya masuk di track DH, saya laju. Saya mula laju. Jadi pada umur, laju lah kalau compare dengan senior saya lah. Kalau compare dengan you all, saya lambat lah kan. Compare dengan senior saya tu, diorang pada umur, kalau saya umur 40 lah kata, grade 44, dia orang umur 50, grade 44. Nampak tak? Lepas tu 5 tahun lepas tu dia pencen. Maknanya dia grade, dia pencen dalam 48. Itu yang lambatnya. Tapi bila kita tukar pada DH ni, kita nampak sangat laju. Sangat laju. Pada usia umur 42 tahun, 40, kalau saya kira 40, 42, ataupun lewat-lewat pun, kalau yang ikut track ni 45 tahun, you dah boleh 54 sebenarnya. Katalah kita ambil seorang contoh. Kasi siapa yang paling muda? Saya sesa bahasa Inggeris tu. Berapa umur you sekarang? 27. Dah berapa tahun saya visa? Tak sampai sah. Katalah you masuk 26. 26 tahun, 4 tahun lagi dia dah naik 44. Umur dia 30. 4 tahun lagi dia naik 34, 48. 34 dia dah 48. Maksudnya 42. 42 dia dah 52. 5 tahun lah. Maknanya SKT 3 mohon setahun, result 5 tahun 5. Ada kesan pro and cons dia lah. Kalau pro nya ialah kita lebih dynamic. Maknanya kita punya senior dari segi kita punya aset kita lah. Saya suka panggil aset kita ni adalah aset kerajaan kan. Aset kita ni muda, dia lebih dinamik, dia lebih kreatif, lebih cepat, segala-gala hal, dan lebih cepat dia boleh terima. Cuma satu je lah, untuk pastikan biarlah seiring semuanya. Saya suka nak men-sharekan lagi ni. Ni soalan ni dapat pukul 12 tengah malam, baru balik majlis dengan DKP. Packing tengok nak tidur terkatil 12.30 baru tengok ada soalan. Mak aku cakap, ini memang cepu mas betul ni. Tapi tak apalah, kita cubalah sebaik mungkin share. Okey, kalau tengok dengan berbanding dengan DG tadi, kita tengok dia time base lah. 8 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Jadi berapa tahun dia nak settlekan satu cycle?
berbanding dengan kita. So grab, kena grab. Kena grab. Jangan, masih ada jalan lagi. Jangan rasa tertinggal sangat bagi yang tak lagi memohon. Saya data yang masih tidak memohon lagi, share kat sini pagi panas ni. DH34 kita ada 2 orang yang dah 8 hingga 10 tahun. Siapakah itu? Saya belum kenal. Nanti ada sesi kenalan. Kita boleh gerak tu. 8 hingga 10 tahun ni, kalau ikut kita punya perkiraan tadi, boleh 2 grade naik, betul tak? Betul. So maknanya dah boleh jauh ni pergi ni. Kemudian kita ada DH41, ada 36 orang yang kurang 5 tahun. Sangat cantik untuk memohon itu. 36. Memang wajiblah kita akan adakan sesi-sesi macam kalau yang inilah yang kita aim untuk sebelum pencen tu lusa. Boleh. Boleh. Lusa ni anytime je. Once you confirm, dia berkenal kita kan, dia telefon lusa. Tapi saya tak nak. Ikutlah ni, part ni pun dah rasa macam terjebak. Tak baik. Okey lah, okey. Alright, kemudian grade 41 ni 6 hingga 7 tahun ni 4 orang. Ini dah memang wajib lah memohon. Siapakah itu? Tak apa, tak ada detail, nasib baik tak tahu sebut nama kan. Kemudian 8 hingga 10 tahun, lagilah lama. Ada 6 orang. 41 lah. Dan lebih 10 tahun, otak yang masih berbisa ni ada 6 orang. Tak pernah memohon dah tu. Ada rupanya wujud dekat PMJ ni. Tak sangka pula kat sini lubuknya ya. Sangat sedap lah duduk sini maknanya kan. So semua sekali grade 41 kena move on. Ada 52 orang yang masih berada di grade 41 yang sangat layak memohon. So ni yang ni baru ni untuk 41. 1/4. Jadi kita aim yang 52 orang ni. So kita ada berpuluh-puluh lah ni yang mohon untuk kohort ni untuk kenaikan pangkat. Dori kat sini alhamdulillah saya ditakdirkan datang kat sini. Dr. Setiawan ni Tokyo besar ni pun ditakdirkan datang kat sini. Bukan saja-saja Allah nak bagi kami datang sini rupanya. Rupanya jumpa lubuk yang ada 52 orang tanpa yang tak, yang kita nak naikkan semangat dia untuk memohon naik pangkat. Senang dia memohon naik pangkat sebenarnya. Lagi otai, lagi senang soalannya. Dia pedang serata sebenarnya. Dah lama. Nanti saya bagi tips lah untuk otak-otak ni. Saya pun pernah mempunyai pengalaman memvalidate otai. Otai tu dah otai. Pernah jadi saya punya senior KJ masa tu. Saya KJ 44. Dia dah berapa 10 tahun 44 jadi KJ dekat satu college lah. Lepas saya naik 52, saya tak sanggup saya kena validate dia untuk 44 dia tu yang sama-sama dari KJ yang 10 tahun lepas tu. Saya validate dia untuk naik 48. Dan dia pula adalah yang kami terpaksa ambil dia sebab dia tak boleh nak masuk pada sesi yang pertama tu sebab dia sakit jantung. You bayangkan saya kena menghadap orang sakit jantung senior, lepas tu dokumen dia susul dia. Susul tu tapi adalah itu kita menggunakan hikmat pengarah dia, hikmat KP dia, semua talian hayat semua keluar. Itu maknanya itu to motivate you lah. Otak-otak ini Dori. Ibu you sakit jantung ke, kalau you ICU tak boleh lah kan. You hadir and then anything, benda tu semua akan smooth. Itu laluan khas lah. Sebab dia dah berpuluh-puluh tahun. Ada naik 48 setahun, lepas tu dia bersara. Nampak tak? Tujuan kita tu nak membantu kawan-kawan kita. Bila bersara tu dia adalah satu yang upgrade lah sikit. Kalau tadi yang 10 tahun lepas tuan tu, betul lah 10 tahun lagi nak pencen kan, naik lah sekurang-kurangnya 48. Bagi saya lah, kalau saya nak berhenti habis malas pun, saya sudah cakap dengan staff-staff kawan-kawan saya
Habis malas pun kalau you nak mau naik pangkat tu, naik sampai 48. Lah. Sebab you punya gaji you lain, allowance you dah berubah sikit. Up sikit daripada kalau 41 pun sama kan. 48 dia up sikit. So tambah 48 yang 50 dah sama dah. So kalau malas sangat pun 48 lah. Tentu je. Ya. Itu saya rasa yang ada lagi. Untuk DH42 ada seorang. Ini kurang 5 tahun. Tak cukup. Kemudian DH44. Sampai orang dapat saya ni. 42. Hebat. Semalam ambil gambar saya. Siapa kat itu? Nanti saya pun. And then DH44 kurang 2 tahun ada 40 orang. Dia selesa dekat DH 32 lama. Sekarang ada 28 orang yang mohon nak tukar. Itu kena paksa kita. Terkejut saya tengok. Sebab kat kolej selalu 2 orang, tiba-tiba 28 orang. Saya kata, kalau saya lepas semua ni kosong ni. Lepas tu saya pun mau pindah. Tak ada job. Okay? Tapi kita tengoklah, ada. InsyaAllah doa je lah. Saya mampu bantu, saya bantulah. Kalau saya lepas pun ada syaratnya. Jadi yang penting doa lah. Kalau pengarah sokong pun kadang-kadang tak sampai rezeki pun tak boleh pindah kan. Jangan salahkan pengarah. Siapa pun jadi pangkat kan, salahkan orang je. Jadi kesian orang yang kena jadi panel, jadi pengarah ni, asyik dipersalahkan je kan. Okey, kemudian yang untuk DH44 tadi ada 40 orang yang kurang 5 tahun, ada 6 orang yang lebih daripada 6 hingga 7 tahun. Ramai ni. 8 hingga 10 orang yang 8 hingga 10 tahun ada 4 orang dan lebih 10 tahun ada 6 orang. Selesa bagai 44 ni. Naik sikit 48 dah terror dah, tak apalah. Tak termasuk jari Rizal keluar ni. So untuk 48 ada 37 orang yang kurang dari 5 tahun. KPKP lama tu. 37 ramai ni orang ni. 6 hingga 7 tahun seorang. Siapa kat itu? Dan 8 hingga 10 tahun ada 2 orang. So ada 40 orang di H48 yang boleh memohon. Kemudian di H44 tadi ada 30 orang. Ulang kayak dan di H41 tu ada 52 orang. So 52, 3, 4 baru 100 lebih lah. Dan di H52 ada 19 orang. Kurang 5 tahun. Semua. Wah. Semua. Semua. Semua kan? Naik sekaligus ni. Dua fasa. 2 fasa. Dan di H54 ada 2 orang yang tak akan memohon apa-apa. Dah tak layak memohon lah. Pasrah saja lah. Tunggu pacing. Jadi antaranya yang itulah tuan moderator. Okey, terima kasih Puan Hajar di atas penerangan yang diberitahu. Okey, untuk maklumat rakan-rakan semua, apa yang dikatakan Puan Hajar nanti kita akan kongsi lebih dalam. Contohnya gaji. Saya dah tengok allowance. Saya akan kupas sedikit nanti apabila sampai turn dia nanti ada satu sort. Dan juga kita lihat mengenai naik pangkat tanpa kekosongan tu. So nanti Puan Mengarah akan ulas lebih lanjut dalam sesi kedua nanti. Okey. So sebelum kita pergi soalan yang kedua tadi, apa ya, saya pun dah lupa nak cakap apa tadi. Okey. Okey, untuk panel yang kedua Dr. Setiawan. Okey, sebelum ni doktor banyak berpengalaman dalam pengurusan di JPKKK yang melibatkan dasar dan polisi dalam mengesahkan garis panduan kenaikan pangkat skim PPPT ini, okey, atau lebih dikenali dengan skim DH. Jadi, bolehkah doktor ceritakan sedikit latar belakang kriteria kecemerlangan kenaikan pangkat skim PPPT ini dan apakah pencapaian permohonan PPPT setakat ini? Silakan doktor. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah jadi pada soalan tadi kalau kita mengimbau pada sejarah skim PPPT atau DH, bagus sejarah ni untuk rakan-rakan kita yang baru. Tadi tengok 41 dalam lebih kurang 30 lebih yang mungkin tak tahu sejarah bagaimana skim DH ni diwujudkan.
Di mana dulu kemulaan pada sejarah ni, kita telah menerbitkan buku garis panduan iaitu Versi 1 pada tahun 2008. 2008 yang pertama 2008. Jadi dalam penerbitan ni kita melihat dari segi benchmark yang kita buat tentang skim ni adalah kita melihat kepada skim DS atau DM, tak silap saya. DM kita dah tahu, DM ni adalah UiTM. UiTM benchmark kita, dan kita hantar buat paperwork. Masa tu saya ingat saya masih lagi di bahagian latihan, belum lagi fikir-fikir. Masa tu yang betul-betul bersungguh nak fight kita punya skim DH ni, tak silap saya, Encik, masa tu pengarah di BLK iaitu Encik Arwah Ahmad Rani. Kau ingat dengan Puan Zainab semasa tu adalah Zainab KP kita waktu tu adalah timbalan pengarah di BKBK. Dan salah satu daripada apa yang kita buat tu, daripada kita punya modul dalam garis panduan ni adalah yang tuan-tuan wajib kena pergi PPK dengan CPCN, betul? Betul. Itu syarat asas. Dan yang wajibkan PPK pada waktu tu yang tuan-tuan perlu hadir, saya lah orang dia yang meletakkan PPK wajib hadir. Dan CPCN kawan saya masa tu itu Aliza, kalau saya kenal dia. Kami fikir-fikir apa lagi kriteria yang perlu, wajib, tak ada khusus ni tak boleh naik pangkat. Jadi 2008 bermula dan versi 2 berlaku pada tahun 2010. Versi 3 pada tahun 2012. Dan pada tahun 2022, 10 tahun selepas itu, kita terbitkan versi 3.1. Ya. Jadi secara kita kata roh dia, kalau kita lihat, kita tak nak saja kita melihat bahawa naik pangkat ni tempat naik pangkat semata-mata. Kita nak orang-orang yang berjaya naik pangkat ni, kalau kita nak bandingkan dengan skim DG, skim DM, skim DS, kita nak politeknik ni ada penjawat-penjawat awam yang mempunyai grade tinggi setaraf dengan universiti. Sebab kita adalah institusi pendidikan. Walaupun pada hakikatnya DG kita lihat, mereka mungkin tak ramai seperti mana di universiti. Kalau universiti ni grade tinggi dia, Profesor Madya, Profesor dan sebagainya, itu tinggi, ramai. Dan kalau kita lihat pada DS 45 saja rendah, mereka tak ramai. Tapi kita dalam institusi pendidikan ni, kita perlu ramai kerana kita perlu, sebab kita adalah institusi akademik. Jadi bila kita lihat daripada perjalanan ini, dan tahun 2022 terbit versi 3.1, di mana kita lihat ada lagi pindahan-pindahan yang kita nak buat, seperti mana yang tadi disebut oleh Cik Morgan. Setiap kali berlakunya pertukaran pindahan-pindahan ni, kita bergaduh dulu. Kadang-kadang kita pergi ke politeknik kan, Puan Cik Morgan kadang marah kerajaan kita, apalah kata dia naik pangkat ni menyusahkan dia. Menyusahkan dia. Tadi Puan Ngah dia sebut, kalau kita lihat pada skim DG, kenaikan pangkat dia untuk 41 ke 44 adalah 8 tahun. 44 ke 48, 8 tahun. Dia punya formula dia 8863. Siapa saya percaya dalam kalangan kita ni ada rakan-rakan suami, isteri yang jadi cikgu, betul? Dan kita tadi, kita lihat tadi Puan dalam umur yang paling muda 42 tahun, yang sedang memohon hingga 54. Jadi kalau kita lihat dari segi rohnya, kenapa kita perlu ada skim ni dan kenapa perlunya ada kriteria ni, kita nak lihat secara keseluruhan. Tadi saya sembang dengan Cik M tadi kat tepi, sempat lagi kita sembang kat sini. Apa yang saya cuba tengahkan, kadang-kadang di peringkat GPKK banyak versi misi dia sampai ke langit ke bulan, betul? Menggapai ke langit. Tapi dari segi kita punya di peringkat bawahan kita ni, institusi ni, bagaimanakah kita menjiwai benda tu? Kalau kita hanya 41, macam mana kita nak jiwai benda tu? Kalau kita hanya 44, macam mana kita nak menjiwai benda tu? Jadi kita pada tahun nanti mungkin Puan Pengarah akan diulas lagi. Pada tahun 2033, mengikut formula, mengikut kita punya unjuran, bukan unjuran lah, dia tak ada kata unjuran, dia kira formula ataupun kira perkiraan
unjuran tu dia tak boleh berlaku macam tu kerana dia formula ni apa, macam mana kira formula. Bila saya mula-mula masuk fikir-fikir ni, orang selalu menyebut kita punya piramid lah, jadi hexagon lah, apa kan, tapi kita hanya bercakap tanpa melalui fakta. Bila saya masuk ke Dewan Pengarah kan, Cik Morgan, saya masuk, saya buat formula ni berdasarkan kepada trend permohonan orang yang layak memohon dan biasa berapa ramai yang mohon. Kalau satu orang yang berlayak mohon, tapi yang mohon biasanya akan 50% saja. Itu trend dia. Daripada 50% yang mohon tu, biasanya yang akan lulus 85 hingga 100%. Dan macam tu juga pengarah, kalau tuan moderator dan juga Cik Morgan kan, kita lihat, kita tak risau pada orang yang mohon, kita risau pada orang yang tak nak mohon. Sebab kalau mohon, kita pernah statistik mencapai 100% semua lulus. Sebab tu kadang-kadang kami sebagai panel, kami bukan sebagai orang yang ingin menggagalkan tuan-tuan. Kami nak bantu. Saya ada tadi pengalaman kan, 12 tahun ya, Cik Morgan dia tak tahu puan dengar. Saya ada satu orang tadi nyokotai di Polisas. Saya jadi panel. Dia dah 12 tahun. 12 tahun, 14 tahun, 41. Baru nak mohon. Kemudian tengok dia punya dokumen, Allah Akbar. Macam tak nak mohon je. Jadi bila saya buka dia punya dokumen tu, pengalaman saya, dia adalah pakar rujuk kepada astronomi. Kalau nak cerita pasal apa ni, ukur, dia ukur tanah kan, ukur tanah. Kemudian dia kadang-kadang jadi rujukan kepada ahli-ahli falak ni dekat Kuantan tu, dia akan dijemput. Hebatnya dia ni, hebatnya kawan kita ni. Tapi bila dokumentasi, sama cerita memang susah lah kalau saya nak bagi lulus tu. Dan juga dia mohon dalam 14 tahun. Bincang dengan Cik Karim, Cik Karim dah bincang dah. Itu kali pertama saya jadi validator lah. Jadi saya belajar banyak daripada pengalaman. Jadi yang macam Cik Zalori yang lain yang jadi panel baru ni nanti kena belajar, ambil ilmu banyak daripada panel-panel lama ni. Dia tak boleh, kadang-kadang dia ada masa tak boleh strict sangat buku, kadang tak boleh sangat terlampau lembut sangat, tak boleh keras sangat. Dia ada dia punya lenggok dia. Jadi saya kata macam mana ni nak bagi dia dah lama 14 tahun kemudian dokumen. Okey, saya kata dengan dia, saya dengan Cik Jarin cakap bagi tempoh dia, kami ada 2 minggu di Kuantan pada masa tu. Boleh rasa you carilah bahan you macam mana sekalipun. You pergi cari. You ni adalah pakar rujuk tentang astronomi, ahli falak, takkan you tak ada, mesti ada. Dia pun cari, hantar. Kita tengok, okey, keputusan keluar, berjaya. Tapi puan wakil lagi WhatsApp, dia berjaya tak WhatsApp saya pun. Puan tak tahu. Tak apalah, kita bukan tak bagi dia, tapi kita cuba tolong. Jadi maksudnya apa? Roh kita ni, kita nak skim PPT ni, ada 11,000 ni, kita nak semua orang berada dalam grade 54 pada tahun 2033. Jangan ada yang tertinggal. Kalau ada yang tinggal, kalau dia tak mohon, saya malu. Malu sebab apa? Tadi puan sebut siapa yang buat gaya paduan ni? Saya dan tim saya. Saya rasa saya dah habis pemudahkan dah. Yang mesti 3 panel 1 saya dah habis pemudahkan. Dulu kata nak kena, dulu kata apa, nak cari apa, panggil apa yang kita punya mentor-menti kita mesti dia grade tinggi, betul? Betul. Sekarang boleh ke bawah pun. Betul tak? Bawah atas boleh. Sekarang dulu tak boleh, kena cari yang tinggi tak ada. Carilah yang bawah. Jadi kita punya coach ke apa kan, macam-macam lah kita buat. Kemudian kita bagi lagi macam-macam. Tapi tu saya rasa kalau tuan-tuan tak mohon, tuan-tuan tak berjaya, tuan-tuan tak ni, tak, saya rasa malu pada diri saya. Adakah dalam diri saya ni, kadang-kadang kita duduk diam, adakah saya menyusahkan skim PPPT kita ni? Tapi itulah usaha saya tadi, kalau kita sejarah tadi. Dan saya percaya tadi puan dah tunjukkan data ni, kita akan lebih fokus kepada kawan-kawan kita yang tak mohon tadi, yang 7 tahun ke atas tadi. Dan kita cuba bantu insya-Allah untuk kita punya, kita kalau boleh kita nak PMJ ni antara paling ramai orang, institusi yang pertama paling ramai 54. Kita buktikan. Dan dia akan menjadi sejarah untuk sistem politik Malaysia. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Dr. Setiawan di atas kupasan yang dinyatakan tadi. Okey, untuk maklumat kawan-kawan semua, kami panel yang baru dilantik ni, untuk permohonan yang masih dibuka ni, jangan rujuk kami. Sebab kami belum diberi taklimat, kerana bengkel, taklimat dan brain, kami punya setting mind sama dengan panel-panel yang lama akan diadakan pada bulan Mac nanti. So lepas dah upload tu, okey, untuk validasi tu bolehlah jumpa kami selepas bulan 3. Sebab doktor puan belum train kami, yang ini kita boleh terima, yang ini tak boleh. Kita nak kena alignkan sama, betul puan? Sebab semua panel kena sama. Alright. Okey, menjawab pada macam doktor kata tadi dengan puan, statistik kita kan, insya-Allah pada 5 Bulan 2 ni statistik tu akan berubah lah. Sebab 44 tu yang hotel-hotel yang lama tak naik lebih 10 tahun, kebanyakan KPKP kita. KPKP pun dah move dah 48, result dah keluar nanti dia akan berubah. Caranya saya puan senang, yang 44 tu lama tak naik pangkat, kita jadikan DKP. Sebab KPKP tu bila masuk bilik setahun, tak sampai 2 tahun dia akan naik berapa-apa, betul tak? Itu cara dia. Yang mana yang tak ni kita bagi dia jawatan tu, confirm dia akan mohon naik pangkat. Okey? Kita tengok yang siapa yang paling lama, kita isikan jawatan kekosongan tersebut. Kita tengok apa trend-trend yang lepas lah. Bila jadi KP dia akan naik. Okey? Okey, seterusnya kita lihat, okey, dari segi grade pun kita lihat, kalau kira dari segi servis perkhidmatan pun saya kalau di bawah skim DG masih berasa baru 48 rasanya. Okey. So kalau kita tengok macam puan cakap tadi kan, kita nak tengok dia cepat naik ke, jangan tengok umur. Sebab ada yang masuk umur 30, ada masuk umur 25, kita tengok berapa lama dia servis. Sebab at least kalau paling cepat 5 tahun. Sebab apa? 3 SKT pertama plus tahun yang keempat tu adalah permohonan, tahun kelima result keluar. So 5 tahun. So every 5 tahun maksudnya kalau you masuk 25, 30, 35, 40, you sampai berapa? Itu je perkiraan. Jangan kira umur. Kira tanya kawan kita berapa lama you dah servis. Boleh tengok dia. Okay. Kalau tanya umur memanglah, kalau saya masuk 30, umur saya 35, baru nak naik 44, memang lambat. Okay, tengok berapa lama servis dia berkhidmat. Paling kurang 5 tahun tu you confirm dah boleh naik. Okay. So kalau tunggu cikgu 8 tahun. 8 tahun baru dah 16 tahun masih baru 40. Lepas tu baru nak pergi 52, tunggu lagi 6 tahun. Lambatlah. Okey. Alright, nanti kita akan tengok apa kelebihan berada di grade yang atas ni. Okey. Baik, kita teruskan dengan panel yang ketiga, iaitu Cik Murugan. Okey, selaku pensyarah senior lah dekat Politeknik Mersing ni, berpengalaman, otai, pakar dalam pelbagai bidang. Okey. Pernah berkhidmat dalam skim DH, sekarang DH, sebelum ni dalam skim DG. Okey, dan saya rasa hampir kesemua permohonan Cik Murugan menggunakan kategori 1, betul? Di Politeknik kategori 1. So ramai kita kat sini kategori 1, iaitu sebagai pensyarah. So kita nak tanya kepada Cik Murugan lah, apakah kelebihan skim DH dan kemajuan kerjaya PPPT ini? Dan dengan Cik Murugan pun dah nak menamatkan perkhidmatan tak lama lagi. So jadi kenapa sebagai seorang pensyarah dalam skim PPPT ini kita perlu menamatkan perkhidmatan kita sekurang-kurangnya dalam grade 54. Jangan kata macam puan kata dah lama tu grade 48. Kenapa? Kita aim paling kurang kita akan pencen ataupun yang nak pencen awal sampai 54, mohon pencen awal. Okey, boleh Cik Murugan? Okey, silakan. Terima kasih. Okey, satu soalan yang bagus. Saya semasa saya mohon saya 48 selepas 24 tahun. Dulu kami daripada sistem DG sambung-sambung kan. Bila saya mohon 24 tahun dah berkhidmat, baru saya mohon untuk 48. Itu pun nasib saya. First time saya mohon tak dapat sebenarnya, terlepas. Saya sampai sekarang saya cari kenapa saya tak terlepas. Saya tak berjaya. Untuk kali pertama mohon 2 DH48. Lepas tu saya mohon lah, saya mohon lagi, saya tak putus asa. Apa lah, try lah kan. Dan next year baru saya dapat. Jadi dulu tu almost 25 years baru saya mohon 48. Tapi sekarang lain ya. Sekarang ni kita punya ini lain. Dan saya umur saya 48, saya dapat grade DH 48. Bila umur saya 52, saya dapat DH 52. Bila umur saya 56, saya mohon dan surat mangkuan dapat 57. Saya surat pengesahan 54 saya pun baru tahun lepas tu Pak. Lepas 2 tahun interview tu
Sekarang ni kita terima surat lewat ya, 1 hingga 3 tahun. Dulu lain, dulu setahun kita terima. Sekarang ni dah ambil masa. Kita ada masalah lah. Once kita dah attend interview, kalau dah lulus, okey lah kan. Jadi grade 48 ke atas ni adalah 48 ni adalah satu keistimewaan. The differences of salary kita banyak kita nampak pada skim 48. Sebab tu siapa yang duduk 41, 44 mesti rasa perubahan dia lebih daripada RM1,000. Gaji dia yang paling banyak beza dia adalah ke kategori 48. Jadi harus mestilah kita. Saya tuan-tuan semua muda lagi kan, lagi muda separuh saya ni. So masih ada peluang, kena mohon, jangan lepas peluang tu. Dan sekarang ni peluang kita nak ke 54 ni tak ada masalah. Every 4 years dah boleh apply. 4 tahun tak dapat, tak berjaya, tak apa, apply lagi lah. Jangan risau sangat. Kita kan selalu kan kita ada satu fakta. Kalau 100 orang mohon, 100 dapat ke? Itu secara kebetulan hasilnya yang lepas berjaya lah. Tapi selama saya almost 8 tahun saya jadi panel validator, saya di bawah saya tak ada seorang pun yang gagal. Calon saya. Bukan kata saya ni murah hati. Satu memanglah murah hati, tapi kita nak bantu. Kita nak bantu calon kita kan. Bukan kita nak gagalkan dia dan cari kesalahan. Kita punya skim, kita tak kena bantu dia. Memang saya punya konsep skim kita, jadi kita kena bantu. Kita jangan harap DS nak datang bantu, DM nak datang bantu kita, tak ada. Kita dulu. Even last year kita dapat rumus, katakan ada terima komplain kan. Bila terima komplain, kita dengar order-order, JPA pula dah turun, partner. Jadi akan jadi validator adalah orang JPA seorang, Jabatan Perkhidmatan Awam, dan DH Politeknik seorang. Lagi susah. Jadi selagi kita ada dalam sistem, kita kena bantu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ambillah peluang ini. Jangan fikir benda tu susah ya. Saya sedih tengok tadi, macam ada cerita tadi kan, expert kan, lama dalam expert tapi dia tak mohon. Dan poli kita pun ada. Saya rasa kita ada seorang. Sorry ya, dia very expert saya rasa. Sistem, design, curriculum pun dia expert. Tapi saya sedih dia masih lagi berada dalam skim yang sama. Saya dah banyak kali dah bagi dia grade yang sama. Tapi dia masih lagi dalam grade yang sama. Hampir saya rasa dia dah ada 20 tahun ke 20 tahun. Saya memang sedih tau. Sebab kita kan, saya tahu dia punya, memanglah orang ni dari segi nak sediakan dokumen memang ada masalah. Tapi dia punya kemahiran, expertise dia, orang JPPK bagian kurikulum pernah guna dia untuk global kurikulum. Dan ada juga staf kita yang selesa di duduk 41. Saya nasihatkan, peluang kita ada. Jangan besok kata umur kita yang setara dengan kita semua dah naik 48 ke atas, kita duduk 41. Cuba tuan-tuan fikir macam mana. Jadi dia akan efek pada pension kita nanti. Bila kita dapat pension nanti, perbezaan gaji pension 41 dan pension 54 tu sangat beza. Dan kita tahu keadaan ekonomi kita pada masa tu macam mana. Sama ada pension kita 50% tu cukup ke tak cukup untuk kita nak survive kan. Jadi selagi ada peluang, cubalah. Tak ada susah. Tak dapat setahun ni, mohon tahun depan sekali, 2 kali. Dan saya garanti tak ada calon yang mohon lebih daripada 3 kali. Kita akan bantu calon yang carry modul. Siapa yang carry modul kita bantu. Memang kita bantu. Bagi dia lepaskan lah. Lagi ada file, ada ni cukup construction. So don't worry about that. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih pada Cik Morgan. Okey, sebelum kita masuk round yang kedua, tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Cik Morgan tadi, mengenai gaji kan? Kira gaji semua senyap. Okey, saya nak beritahu kalau Unite 41 ke 44,
Kalau yang akan mengaku 44 ataupun yang sudah pun mengaku 44, perbezaan gaji tu, saya tak sentuh gaji pokok gaji pokok sebab kita berbeza, bidang berbeza dari segi allowance. Okey, so kita nampak dari segi allowance, kalau 41 you ada satu ITA, imbuhan tetap ITKA, imbuhan tetap khidmat awam, ITA lah dipanggil tu yang berapa ratus? 41? 300 ITA. Okay, so tapi apabila you naik 44, you akan dapat ITK, imbuhan tetap khidmat awam, kita panggil allowance kerajaan. Yang Zul kata, wah dapat allowance kerajaan okey lah, dapat 400. Tetapi apabila dapat allowance ITK, ITA tu ditarik. So perbezaan tak banyak, allowance 100 saja sebenarnya. Tetapi apabila 44 naik ke 48, dia macam Murugan kata, perbezaan dia hampir 1000 allowance saja. Okey, kalau tengok dalam rumah 41 300, betul? 44 400 kan? 48 700 dalam rumah saja. Dalam rumah, lepas tu ITK kerajaan dia berubah berapa? Iran? 550 naik. So dia akan campur-campur semua, dia akan hampir 1000 perbezaan dia. So sebab itu dikatakan kategori 48 adalah kategori istimewa. Dan harus diingat, apabila berada di kategori 48, you all adalah dikategorikan sebagai boleh di kategori utama atau pengurusan. So mana-mana yang berada dalam kategori 48 boleh dilantik apa-apa sahaja jawatan pengurusan. Betul puan? Sebab apabila mencapai 48, you adalah bukan junior lagi. So you boleh memimpin. That's why allowance you naik dan semua naik. Tapi apabila 48 naik 52 macam saya, tak ada apa beza. Allowance rumah tetap sama 700. Kerajaan tu lah, kerajaan tu naik dalam 100 kot beza. Kan RM50. Daripada 550 naik kepada 600. Kesian kan? Tak nampak. So rebut first step kena pergi ke 48. Nampak kan perbezaan dari 44 naik ke 48 tu. Especially kalau engineering lagi lah. Sebab you ada 5% yang tu kan. Okay. So kalau naik 54, 52, sebab tu bila dia sampai 48 nak ke 52 kadang-kadang dia lambat. Sebab tu kan, sebab naik 52 tak banyak perbezaan. Tetapi 52 naik ke 54, dia akan berlaku satu lagi. Sebab 54 ni adalah tahap, kalau ni pengarah-pengarah. So dia punya allowance pun akan berubah lagi banyak. Sebab tu Cik Murugan kata kalau nak pencen 54. Sebab pencen dikira gaji basic kita. Gaji basic 54 memang tinggi. Okay, so mungkin kita lihat dalam beberapa skim lain dia ada sampai 56. Betul kan doktor kan? Tapi kita belum ada lagi. Tapi penambahbaikan yang kita dengar macam dia kata kita akan ada kita mungkin tak ke 56 tapi ke jusa khas. Kan? Jusa khas pensyarah. Yang itu saya belum lah, tunggu Dr. Wan lepas ni 54 balik ke sana, dia akan buat garis panduan baru untuk kita naji jusa khas. Okey, tanpa kekosongan. Sebab untuk jadi jusa di Politeknik pun mengikut kekosongan sahaja. Okey, pengarah-pengarah poli, you tahu ada 3 sahaja pengarah poli yang ada jusa. So kalau pengarah-pengarah macam Puan Hajar Fazilah nak naik jusa, dia kena tengoklah pengarah mana yang kosong jusa. Okey. Sebab kalau jadi jusa, dia punya allowance lagi banyak. Allowance BP ada, allowance driver, kereta dapat, betul? Kereta yang X70 tu yang banyak pakai tu, kereta jusa lah tu. Dan pencen kereta boleh dapat, betul? Jusa kereta tu dah pencen kereta kita. Nampak kan? Berapa tunggu lagi? Naik cepat-cepat. Dia beli murah. Ataupun dia akan tolak dengan harga yang murah lah kepada kita. Sebab kita dah guna kereta tu dan dia akan tolak kepada kita dengan harga yang murah. Sebab dia adalah kereta kerajaan kan. Sebab kereta kerajaan ni, sebab saya buat poilan kerajaan, kalau you tahu, kalau Honda CR-V dulu 150,000, kalau kita beli kerajaan dalam 80 lebih, 90 lebih je. Itu kerajaan. Sebab bila buat tender poilan kereta, kita tahu kita kena deal sebab dia tak ada duty excise custom. So harga dia murah lah. Okey, baik, kita terus ke pusingan yang kedua. Kita bersama kembali dengan panel yang kedua dulu, boleh? Dr. Setiawan. Okey, untuk pusingan kedua ni kita nak tengok sekali lagi kepada garis panduan ataupun kriteria-kriteria PPPT ni atau skim BH. Okey, doktor, pada peringkat dasarnya, apakah perkara yang dilakukan oleh JPPKK dalam menambah baik kriteria kecembangan PPPT ini? Okey, so apakah pindaan yang berlaku dan tujuan diwujudkan garis panduan
kenaikan pangkat PPPT version 3 pindaan 1 ini. Silakan. Terima kasih ada Tuan Moderator. Okey, bila kita sebut tentang kriteria, kita dah pergi mendalam sikit kriteria. Jadi tuan-tuan jangan rasa cepat bosan. Sebab mula-mula ni kita nak, tujuan kita forum ni sebenarnya kita nak tengok gambaran keseluruhan. Sebab kita nak bagi pendedahan kepada tuan-tuan. Kalau kita tak cerita benda ni, kenapa skim ni diwujudkan, kenapa PPT sejarah ni berlaku macam ni, dan nanti korang tak tahu apa sebenarnya objektif utama di peringkat atas tu. Lepas ni kita akan masuk lebih dalam, lebih kepada kriteria. Okey, sebut soalan tentang apakah sebenarnya yang berlaku dalam versi 3 pindaan 1 pada 1 April tahun 2022. Itu terbitan yang pertama, terbitan pada waktu itu, di mana antaranya tujuan kita kenapa kita buat versi 3 pindaan 1, kenapa tak versi 4? Kenapa ada orang tanya saya, kenapa tak versi 4? Versi 3, versi 4 dah terus. Kita dulu, sebelum saya masuk di BKBK, kita memang ada versi 4. Ketika itu Haji Amin adalah pengarah BKBK. Telah dibuat dengan jawatan kuasa tertentu, dan Haji Amin cek, dia kata kalau versi 4 laksana, mungkin dalam 10%, 20% saja yang lulus, yang berjaya naik pangkat. Jadi di hold terus versi 4. Kenapa? Penyelidikan kena ada grant. Kita sekarang penyelidikan tak ada grantnya, boleh. Kalau kita kata inovasi, mesti ada dikomersialkan. Ini adalah sistem yang dibuat di universiti, skim DS. Kalau ada penerbitan, perlu di peringkat Scopus, macam-macam lagi peringkat international. Jadi di bawah tinggi, takkan tercapai kita tadi, tak capai kita menggapai langit tadi. Jadi di hold, Mengakar je lah. maksudnya kesianlah kita. Jadi tak, kesimpan ni saya cerita sejarah ni kat situ Kemudian itu dah berlaku sebelum saya masuk ke BKBK. Jadi bila saya masuk BKBK, kita buat versi 3 pindaan 1. Kenapa pindaan 1? Kerana dalam pindaan 1 ni kita hanya menyentuh dalam beberapa perkara saja, bukan dalam major, dalam perubahan yang besar. Perubahan pindaan yang kecil saja. Contohnya kita lihat pada versi 3, beza dengan versi 3 pindaan 1, banyak dalam glossary tu, dalam penjelasan tu kita detailkan. Kalau kita nak tanya tentang projek pelajar, apa beza dengan projek ilmiah? Kalau sebelum ni tak dinyatakan dalam glossary. Kalau kita kata mudah cara tu yang bagaimana? Dulu punya persepsi, mudah cara kalau kita lihat, mudah cara ni pergi gotong royong pun kita kata mudah cara. Kalau kita pergi buat CSR pun, saya menguruskan memudah cara menjalankan CSR. Dulu-dulunya cerita pun boleh digunakan. Tak tahu kalau pengalaman Cik Morgan dan pengarah dulu boleh kira sebagai mudah cara. Jadi bila saya masuk balik, kita tengok balik sejarah daripada versi 1, bagaimana perubahan ini berlaku. Kita lihat bahawa mudah cara ni, kalau tengok balik yang pertama adalah mudah cara untuk proses penyelidikan dan menghasilkan penulisan. Kenapa? Kalau kita tengok balik dalam kategori 4 kategori 1, tugas dia adalah menjalankan penyelidikan, tapi kategori 2, 3 dan 4 tak jalankan penyelidikan. Baca balik dalam buku. Kita ada memudah cara hasil daripada kawan-kawan kita yang buat kategori 1 penyelidikan, kita mudah cara untuk buat conference. Kita memudahkan dia. Mudah cara tu kena betul dia punya penulisan. Tapi bukan sahaja punya conference. Kalau kita buat SOP, kita buat garis panduan, hasil dia, produk dia mesti ada penulisan. Baru ni saya cerita dengan Dr. Fiz yang buat persona tu. Mungkin sebelum ni tak tahu persona tu boleh digunakan sebagai mudah cara. Kerana di akhirnya adalah menerbitkan satu penulisan majalah. Jadi itu boleh digunakan di mudah cara. Itu antara perkara yang dimasukkan dalam versi 3 pindaan 1. Yang kedua, dari segi kita lihat berkaitan dengan projek ilmiah, khususnya bagi jabatan pengajian am, perdagangan, pengajian am, macam mana mereka nak menyediakan projek ilmiah ataupun projek pelajar. Dia ada perbezaan dia kat situ. Yang kita mudahkan baca balik. Kalau nanti kalau dalam sesi Q&A nak tanya lebih lanjut, boleh tanya.
Kemudian kita lihat pula dari segi coaching dan mentor coaching dan mentoring. Kita lihat dulu ramai katakan kesukaran untuk mencari grade yang lebih tinggi, sekarang kita dah boleh katakan lebih mudah. Dari pindahan-pindahan yang berlaku dalam versi 3.1 ni, kita jangan lupa walaupun kita nak mudahkan dalam proses kita rakan-rakan kita naik pangkat, bukan termasuk saya dah 52 nanti nak mau 54, Cik Morgan dah 54, Puan Fazila dah 54. Oh, nanti saya dengar juga cerita kawan-kawan ni, bolehlah mereka ni sudah 54, jadi dia buat garis panduan yang menyusahkan kita yang muda-muda. Ada saya dengar. Tak berlaku macam tu. Ya. Kita walaupun kita mudahkan, tapi kita kena ada satu prinsip yang kita kata mesti telus. Bagaimana kita nak pastikan dia telus? Tuan-tuan punya pengurusan, tuan-tuan punya dirikan perlu melalui satu sistem yang panggil third in. Kita tak nak ada kes yang berlaku. Pernah hantar tak dapat kami kali pergi pengalaman kita, mengatakan buat surat aduan, saya tak nak sebut nama, tak nak sebut politik, nyatakan bahawa dia hantar komplit bukti bahawa dia punya penyelesaian telah diambil oleh kawan dia dan digunakan sebagai pangkat dan berjaya. Ya? Kalau dia punya hasil penulisan kawan dia ambil, gunakan sebagai pangkat, berjaya, tak apa. Jangan dia pula tak berjaya, kawan dia berjaya. Itu lagi menyakitkan. Betul. Cuma kami panel, marilah kami perasan. Kami nak menilai berapa banyak, kan? Kecuali lah barang fikir-fikir kan yang politik. Kami ada nama-nama tu, hati-hati saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau mana-mana yang kita boleh trace dalam tu ada sistem Marvelous tu, kita boleh check. Kita tekan di keyword dia akan keluar. Jadi kita dalam versi 3.1 ni kita telah kuasakan sistem anti-plagiarism, third in. Tapi tuan-tuan yang salah faham bahawa third in ini adalah salah satu daripada sistem anti-plagiarism. Tuan-tuan boleh guna apa-apa sistem pun sebenarnya. Kalau universiti kadang dia guna lain, dia tak guna third in, kadang dia guna macam-macam lah. Ada yang guna dalam internet, tapi dia melalui pengesahan dan apa ni daripada kopi ketua unit penyidikan. Ada ke Dr. Azimah? Ada, dia nak tahu Ada. Kemudian itu antara yang kita rasa, kita kata tadi, kita nak mudahkan tapi kita kena ada prinsip bahawa mesti terus. Jangan kita kata nak mudah, kita mudahkan semua orang. Pelagiat yang 5 tahun yang dulu punya kertas penyidikan, kawan kita sekarang pun guna yang sama. Kita tak ada sistem yang pastikan bahawa itu adalah hasil dia. Kita tak boleh semak. Cari melalui sistem anti-plagiarism tadi. Ini pun kita kata perlu ada dalam, mesti di-endorse oleh ketua unit penyidikan. Antara lain lagi, banyak lagi. Kalau kita nanti tuan-tuan boleh tanyalah nanti sesi ni. Jadi secara keseluruhannya kita nak bagi tahu bahawa dalam versi 3.1 ni kita cuba permudahkan dalam proses pemohonan kenaikan pangkat ini untuk memberi peluang kepada semua rakan-rakan kita di dalam skim ni supaya kita ni lebih cemerlang daripada DG. Kalau kita keluar daripada skim DG nak pergi DH, kalau kita lebih teruk ataupun lebih tak boleh kata lebih cemerlang daripada DG, buat apa kita keluar dari DG? Untuk apa kita keluar dari DG? Sebab kita nak lebih cepat, lebih fast track, supaya kita lebih baik daripada DS University dan kita lebih baik daripada DM. Itulah hasrat sebenarnya yang kita kata kita nak JPKK punya hasrat. Ya? Dan sekarang pun sistem dalam skim DW Vocational datang ke tempat kita, dia buat benchmark dengan skim DG kita, dengan DH kita. Tetapi saya dipahamkan dia tambah satu lagi. Dia dah ada kriteria tapi masih lagi ada time base. Dua-dua dia campur. DW. Kawan-kawan ada DW mungkin tuan bertanya. Ni saya dah fahamkan begitu. Ya. Jadi keseluruhannya kita lihat bahawa apa yang kita dah pindah dalam ni, insya-Allah cuba dapat membantu tuan-tuan dalam permohonan kenaikan pangkat dan berjaya. Yang kita sangat risau sekarang ni dan jadi satu isu. Kita ada lebih kurang 330 orang, tadi Puan Pengarah disebut, yang tak pernah memohon langsung dalam skim, dalam kriteria kesemenangan ni, tak pernah mohon. Jadi kita rasa rugi. Kenapa kita tak memohon? Kita telah keluar daripada skim DG dan kita ciptakan skim kita sendiri tanpa kita merasai, menikmati apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam skim DH.
rugi, satu kerugian yang sangat besar. Jadi saya harap dengan pilihan satu ini nanti, dengan keperluan yang ada pada tuan-tuan dan perempuan tadi, boleh membantu memudahkan proses permohonan syarikat bakat dan seterusnya berjaya, insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor atas kupasan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria yang baru dalam skim PPPT version 3 pindaan 1. Baik, saya tertarik dengan apa yang Doktor kata tadi, kalau ada version 4 yang ada grant. Okey, kemudian yang lagi tertarik dengan mudah cara. Okey, dekat sini saya ingin kongsi kepada rakan-rakan yang kita berada dekat Politeknik Mersing. Okey, so macam Cik Morgan banyak mohon grant atau mana-mana pensyarah yang mohon grant. Okey, saya nak bagi tahu dekat sini just sharing pengalaman saya di mana saya ada mohon grant, tapi untuk terutama kepada rakan-rakan kategori 2 dan 3, okey, ketua khusus, ketua jabatan, kategori 3 pegawai-pegawai di unit. Okey, so yang mohon grant ni, ketua-ketua penyelidik, jangan letak pegawai-pegawai kategori 2 dan 3 ni sebagai ahli. Sebab bila mereka jadi ahli, mereka tak boleh guna sebagai pemudah cara sebab mereka terlibat dalam melaksanakan projek tersebut. Tetapi lantik mereka sebagai mudah cara atau facilitator. Okey, itu yang saya buat grant tahun 2020 saya dapat ke TRGS. Sebab kita buka ada 3 grant ni kan. Okey, grup kami ada 3, saya, Puan Suana dan Puan Siti Farah. So grant kami industri dan juga satu lagi universiti luar lah. Okay, and then kami tak letak Cik siapa? Aziz. Masa tu dia JMSK ketua khusus. Sekarang dia JKE kan. Okay, masa dia mohon Cik Aziz kami letak dia sebagai facilitator kepada projek Smart Green kami tu. Apa Smart ZEP tu. Okay, di mana kerja dia sedangnya. Dia memang kami gunakan kepakaran dia. Dia memang terlibat. Tetapi kita tak nampakkan dia buat benda tu, tapi dia memudahkan. Contohnya kami nak melawat solar dekat Kolej Komuniti Segamat 2. Dia uruskan. Dia adalah orang tengah. Itu adalah mudah cara. Okay, so kalau boleh siapa-siapa yang mohon grant ni, nanti bila dah dapat grant, kita lantik kawan kita kategori 2 dan 3. Sebab kategori 2 dan 3 ni kalau validasi bila mudah cara, ramai yang gagal. Okay, sebab tu bila kategori 2 dan 3 ni bila validasi dia tak boleh campur kategori 1. Sebab saya pernah, okay, pengalaman saya mohon dari kategori 1, kategori 41 ke 44 kategori 3, 44 ke 48 kategori 3, 48 ke 52 baru kategori 1. So masa saya kena validasi tu, first panel minta saya FRP. Saya cakap, saya mana ada FRP? Lepas tu panel saya kata, dia kategori 3. Lepas tu dia minta yang kategori 1. Sebab tu kalau dulu campur kan. Pasal kalau yang 52 ke atas ni, masa kita dia ikut nama. Lepas tu kategori 1, kategori dia campur. Jadi panel pun pening, confused. Sebab bila dia macam kategori 2 pun dia minta pemudah cara nanti. Sebab tu masa saya dulu ramai pegawai peperiksaan tak lepas. So that's mean apa yang saya buat masa Cik Aziz tu, dia interview tak silap masa tu dia tak nak gunakan sebagai mudah cara saya punya. Dia kata dia tak nak, dia ada projek macam lain. Lepas tu panel tu baik hati, dia kata you ada tak buat lain? Dia kata dia ada, dia cerita lah grant tu. Lepas tu dia tanya saya, okey, lepas tu bagilah semua. Okey, kami bagi semua dokumen kami sebab kami ada surat lantikan dia sebagai facilitator. Lepas tu macam apa puan cakap dengan doktor cakap, dia kata okey, you ada benda ni, kumpul semua bukti. Kan dia mintalah kami bagilah laporan apa, kerja apa, surat semua pergi sana. Tapi dia tunjukkan dia ada satu. Betul, dia ingat dia ada mudah cara dengan grup ni. Okey, apa yang dia buat? Dia kena cerita dia mudahkan cara, dia bantu kami pergi dapatkan itu, dapatkan ini. Lepas tu dia tolong kami tengok apa. Tapi dia tak boleh jadi ahli penyelidik. Sebab dia adalah kategori pemudah cara. So bila jadi team member, kalau you kategori 2 dan 3, automatik dia akan reject you. Tapi kalau yang tu dia akan bagi tahulah, minta tukar. Itu pengalaman saya lah. Dengan berjaya lah, Cik Aziz pun dah naik 48. Itu contoh kami gunakan kriteria membantu kawan-kawan yang lain dalam kategori 2 dan 3 ni. Sebab kalau kita buat LIS tu kan, sebenarnya kategori 2 dan 3 ni macam pegawai exam duduk ke atasnya tu kan, orang tu lupa. Sepatutnya mereka tu lah sepatutnya jadi ketua jawatankuasa. Pegawai exam, ketua exam, UIDM memang ada lah, HCP yang tak nampak. Okay? Tapi itu adalah diorang punya penting. Sebab kategori 3 dia punya tak banyak, dia 5 juga. Setiap kategori ada 5. Dia punya item adalah 1 inovasi, pemudah cara dia kena cari 2. Dan juga 2 lagi adalah penerbitan. So bila 2 penerbitan, 2 pemudah cara ni mesti melibatkan R&D, penyelidikan. Okay, that's mean kalau rakan-rakan kita dari ULPL ke, daripada LI ke, exam ke,
cuba bantu mereka untuk buat apa-apa. Kalau jabatan pun nak buat bengkel penyelidikan apa, cuba libatkan mereka sebagai pemudah cara dan minta tolong mereka carikan kawan. Diorang ni ada kawan-kawan dekat polis lain sebagai kita punya faci ke, untuk mengajar ke, jangan tinggalkan mereka. Sebab contohnya macam Puan Azani kat CP kan bekas JP kan. JP tolonglah bantu. Okey. Kalau macam Cik Afani JTMK, kita orang bantu kalau dia apa yang boleh buat. Jangan tinggalkan mereka sebab mereka dah duduk kat unit. Kalau yang kat atas tu kan dah lah apa, bridge pun dah apa, crack kan. Nak jumpa dia orang tu dia orang susah sekali lah sebab dia orang semua duduk tingkat 3. Yang dekat depan tu pun LI dengan LPL pun duduk tingkat 3 kat atas tu, tak ada siapa nak jenguk. Okey, itu pengalaman dan perkongsian saya lah yang kita boleh bantu rakan kita secara tidak langsung. Okey. Okay, untuk jadi ahli kita pilih dalam bidang jabatan kita pensyarah-pensyarah. Mereka sesuai jadi ahli penyelidik. Betul Cik Murugan kan? Okey. Baiklah, seterusnya kita ke panel seterusnya Cik Murugan. Ini mengenai dokumen-dokumen yang biasa kita buat validasi ya. Okey, berdasarkan pengalaman Cik Murugan, bagaimanakah PPPT ataupun pensyarah kita ni boleh memastikan dokumen kriteria kecemerlangan mereka lengkap untuk divalidasi? Okey. Okey. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk ya, lampiran bila mohon kenaikan pangkat ni kita ada dalam ISIS pun ada. Lampiran tu boleh download. Mula-mula baca dulu. Kalau tuan-tuan tengok dalam lampiran 3 tak silap yang ada jadual kan, jadual tu apa kriteria, grade apa, berapa keperluan tu. Dalam tu kriteria untuk validasi temuduga tu very clearly stated. Tuan-tuan tengok satu persatu. Bila orang tanya apa kriteria untuk ni macam mana kita tahu ni lengkap ke tak lengkap, ikut tu saja apa yang kami dah buat. Garis panduan tu dah cukup bagus. Selalu kita rujuk tu. Let's say untuk PNP, apa yang perlu ada? Jadual waktu, file folio, tik tik tik, cek satu persatu. Jangan lepas benda tu. Kalau dah ikut semua satu persatu, sesuai kategori, semua kategori dah ada dah. Ikutlah satu persatu benda tu. Mesti lengkap punya. Tak akan dia tertinggal. Sebab kita mohon kan, kita mesti dah siap. Okay, ni dah ada, ni dah ada, dia ada checklist pun dah ada. Jadual tu adalah sebagai checklist untuk tuan-tuan semak satu persatu. Sama juga dalam bahagian kriteria. Kalau ada, dia akan lampirkan lampiran bila kata penyelidikan. Tak kira lah kategori apa kan. Bila kata terms penyelidikan tu apa yang perlukan. So sediakanlah dokumen berkaitan dengan penyelidikan. Bila penyelidikan, dia ada dokumen penyelidikan. Semua kriteria, ada methodology, literature study, semua kriteria tu mesti ada dalam penyelidikan.